Jadi dalam hal ini tadi Dewan telah membuat satu keputusan bahawa usul ini diluluskan, dan kita semua mendengar bahawa diluluskan dengan undian suara tanpa tanpa undi. Itu penting ya. Apa yang dibincangkan oleh kami di pihak pembangkang ialah berkisar daripada satunya motif ataupun tujuan kenapa usul itu dibawa. Pada pandangan kami, secara umumnya, sepatutnya usul ini tidak perlu lagi dibawa. Kerana yang Di-Pertuan Agong telah pun melantik Perdana Menteri di bawah perkara 43.2 di dalam perlembagaan. Mengikut budi bicara ataupun prerogatif kuasa istimewa yang ada kepada Yang-Pertuan Agong, iaitu melantik Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri selepas dilantik, dia telah membentuk kerajaan. Jadi apa perlu lagi dibawa satu usul kepercayaan kepada Perdana Menteri? Melainkan hasrat Perdana Menteri untuk dia membuktikan berapa sokongan terhadap dia. Simple majority ke, two-third majority ke, dan sebagainya. Dan ini yang berlaku di dalam Dewan pada hari ini. Didapati bahawa sokongan terhadap Perdana Menteri out of 222 member of parliament tidak diketahui. Itu saja. Tidak diketahui berapa orang yang sokong. Isu juga yang dibangkitkan oleh kami ialah berhubung dengan satu memorandum yang pada pandangan kami adalah satu dokumen yang bercanggah dengan perlembagaan dari segi rohnya, dari segi spiritnya. Sebab di dalam perlembagaan banyak artikel 63. Perkara 63 mengatakan bahawa seseorang ahli parlimen itu mempunyai hak eksklusif untuk menentukan dia membuat satu-satu keputusan, dan apa-apa keputusan dibuat kepada di dalam Dewan Parlimen ini tidak boleh dianggap satu kesalahan. Dia tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah, di mana-mana peringkat dasar, peringkat jawatankuasa. Itu yang pertama. Yang keduanya artikel 10 yang berkaitan dengan freedom of speech, kebebasan bersuara, kebebasan bercakap. Dan yang ketiganya sudah tentulah artikel 49(1)A yang baru dipindah, yang disebut Akta Lompat Parti itu. Akta Lompat Parti ini dia hanya ada beberapa kategori saja. Yang pertama, seorang ahli parlimen yang bertanding atas satu parti, kemudian dia keluar parti. Dia resign from parti. Yang keduanya, dia ceases to be a member of the party. Dia letak jawatan daripada parti itu. Yang ketiganya, kalau dia bebas, bertanding bebas, menang, dia masuk parti lain. Itu dianggap melompat parti. Tapi yang ada di dalam memorandum ini, mana-mana ahli parlimen daripada parti-parti yang menandatangani memorandum ini, kalau tidak mengundi menyokong Perdana Menteri, dianggap terlucut jawatannya. Ada ke tidak dalam 49A? Itu yang saya tanya kepada Menteri Undang-Undang tadi. Tidak dijawab. Jawapannya ialah tidak ada. Jadi maknanya apa yang dibuat ini bercanggah dengan perlembagaan. Apabila bercanggah dengan perlembagaan, dalam akta kontrak saya sebut tadi, disebut dengan jelas akta kontrak ini, any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of the several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. Consideration tu dia panggil dalam bahasa Melayu balasan. Balasan dalam memorandum ni apa dia balasannya? Balasannya ialah mengundi. Agreement antara parti-parti ni balasannya mengundi. Mengundi dengan cara yang dipaksa under duress adalah satu yang bercanggah dengan undang-undang. Apabila balasan itu bercanggah dengan undang-undang, agreement ini adalah void. Void ini batal, tidak sah. Jadi persoalan kepada kami, adakah kerajaan yang dipimpin oleh Tambun ini nak melaksanakan terutamanya dalam parlimen ini berdasarkan undang-undang yang tidak sah. Undang-undang yang tidak sah yang menyekat kebebasan eksklusif yang diberikan oleh perlembagaan kepada ahli-ahli parlimen. Kita yakin di kalangan ahli-ahli parti-parti yang menandatangani memorandum ini, tidak semuanya mereka ini bersetuju dengan apa-apa yang dibawa dan diputuskan oleh pihak kerajaan. Tapi tidak ada pilihan
Itulah persoalan kami, isu demokrasi yang telah disekat oleh kerajaan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tambun ini. Itu persoalannya. Jadi itulah kita rasa kita berpuas hati. Pendirian kita tidak mengundi tadi ataupun kita tidak menyebutkan setuju atau tidak kerana kita tidak mahu kita terlibat di dalam mengundi satu dokumen yang tidak sah, yang illegal, yang unconstitutional. Itu saja.